Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu 2 menentang Kelantan FC, yang mana Kelantan menang 1-0 hasil jaringan dari Nur Syamil. Dengan kemenangan tersebut, boleh dikatakan Kelantan berada di tempat kedua dalam saingan Liga Premier dan mereka berada di landasan yang betul untuk melayakkan diri mereka ke saingan Liga Super pada season hadapan. Namun begitu, sedikit merisaukan dari aspek fitness atau kecergasan, yang mana semalam Kelantan boleh dikatakan bermain dengan kelebihan seorang player, iaitu Kelantan bermain dengan 11 pemain berbanding Terengganu yang bermain dengan 10 pemain. Tetapi pada perlawanan tersebut kita boleh lihat di second half pemain-pemain Terengganu lebih banyak menguasai dan lebih banyak menyerang pasukan Kelantan FC, terutamanya dalam 15 ke 20 minit yang terakhir. Jadi benda tersebut boleh dibaiki oleh pasukan Kelantan untuk memastikan yang tahap kecergasan pemain boleh diimprove ataupun ditingkatkan untuk memastikan yang para pemain cergas untuk bermain 90 minit. Sebab apa? Sebab sayang semalam sepatutnya Kelantan boleh gunakan kelebihan bermain dengan 11 orang untuk menambah jaringan, tetapi tidak diguna kelebihan tersebut dengan sebaik mungkin. Bahkan mereka memberi kelebihan dan juga ruang kepada Terengganu untuk melancarkan serangan. Nasib baiklah barisan hadapan Terengganu gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terhidang untuk mengconvert ataupun untuk menukarkan peluang tersebut kepada jaringan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan. Apakah perkara yang boleh kita puji pada perlawanan ini dan apakah kekuatan pasukan Kelantan? Perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan pada perlawanan ini adalah mengenai mereka punya winger, iaitu pemain import muda dari Indonesia, Nathaniel Si Ringo, yang mana bagi saya Ringo menunjukkan satu corak permainan yang sangat cemerlang di bahagian kiri apabila menggantikan tempat Belfort selepas Belfort ditukarkan dengan Fahar Roslan. Jadi Fahar Roslan main di kanan dan Ringo bermain di bahagian kiri, iaitu posisi asal beliau. Dan permainan yang ditunjukkan oleh Ringo pada perlawanan ini menunjukkan satu corak permainan yang sangat matang, sangat bagus dan memang sangat-sangat berbahaya kepada barisan pertahanan pasukan lawan, yang mana Ringo mempunyai kelebihan daripada kelajuan, ball control dan juga dribbling yang sangat-sangat menarik lah. Pada perlawanan ini Ringo berjaya untuk mencetak satu assist kepada Nur Syamil hasil gerakan beliau yang menarik untuk menewaskan Alif Zakaria di bahagian kiri pasukan Kelantan pada perlawanan semalam. Jadi itu perkara pertama saya boleh puji. Sebab apa? Sebab Ringo memang bermain dengan sangat cemerlang dari awal sehinggalah habis. Ringo menunjukkan performan yang sangat matang bagi saya dengan kelebihan yang ada pada beliau. Beliau berani untuk berhadapan dengan situasi one on one dan beliau juga berani untuk mengambil langkah bagi melakukan penetration run bagi melepasi pasukan ataupun pertahanan pasukan Terengganu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan adalah di bahagian tengah, iaitu Sheikh Sobri dan juga Meodani, yang mana boleh saya katakan ketika first half Sheikh Sobri dan juga Meodani ada juga terlibat dengan gerakan-gerakan untuk membantu bahagian serangan, yang mana kita boleh tengok ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Sheikh Sobri berjaya untuk menghasilkan percubaan ke arah gawang Terengganu ketika first half. Tetapi apabila masuk second half, saya melihat Sheikh Sobri dan juga Meodani lebih berfungsi untuk berada ataupun sit deep di bahagian sendiri dan lebih membantu bahagian pertahanan. Jadi boleh saya katakan akibat ataupun apabila berubahnya fungsi Sheikh Sobri dan juga Meodani di second half telah menyebabkan bahagian tengah Kelantan tu agak lompong dan juga agak kosong untuk membantu bahagian serangan. Tetapi in term of membantu bahagian pertahanan, Meodani dan juga Sheikh Sobri menunjukkan aksi yang cemerlang lah, yang mana mereka berjaya untuk memberi kelebihan dan juga tambah kuasa tambah bilangan player ataupun bilangan pemain bagi membantu
barisan pertahanan Kelantan sewaktu diserang oleh pasukan Terengganu. Jadi Mio Dani dan juga Syed Sobri berjaya untuk menjalankan tugas sebagai pemain untuk membantu bahagian pertahanan Kelantan ketika second half dengan sangat-sangat cemerlang. Yang ketiga yang boleh saya puji adalah tentang defense department pasukan Kelantan, yang mana pada perlawanan ini boleh dikatakan Terengganu banyak kali melakukan aksi ataupun banyak kali menembusi barisan pertahanan Kelantan, tetapi barisan pertahanan Kelantan agak berdisiplin dan agak tenang untuk memastikan yang barisan pertahanan ataupun barisan pertahanan mereka dan juga gawang gol mereka gagal dibolosi dengan mereka bermain secara berdisiplin, bermain secara kompak, dan yang paling penting mereka bermain dengan low defensive line ataupun low block, iaitu mereka bermain dengan defensive line yang agak rendah, dan mereka juga bermain dengan terlalu sit deep ke bawah untuk memastikan yang barisan pertahanan mereka gagal dibolosi dan juga gagal dimanfaatkan oleh barisan serangan pasukan Terengganu. Yang mana kita boleh tengok pemain-pemain pertahanan Kelantan berjaya untuk menutup ruang, mereka kompak, mereka berkomunikasi dengan baik dan mereka tidak memberi ruang kepada pemain-pemain Terengganu untuk melakukan percubaan di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti, yang mana mereka cepat untuk melakukan blocking, interception, dan mereka akan challenge pemain Terengganu yang pegang bola ketika cuba masuk di dalam kawasan D-box pasukan Kelantan. Bahkan untuk pertahanan Kelantan juga, mereka juga ada menyelamatkan beberapa percubaan yang berbahaya daripada pemain-pemain Terengganu. Contohnya yang mana pemain Terengganu iaitu Farid berjaya melepasi pertahanan Kelantan lalu melakukan percubaan dan telah berjaya menewaskan keeper Kelantan, tetapi pertahanan Kelantan berjaya melakukan keselamatan ataupun clearance di atas goal line untuk menyelamatkan gol ataupun gawang Kelantan daripada dibolosi. Di samping itu, yang boleh saya puji adalah mengenai goalkeeper Kelantan lah, Nik Muhammad Amin, yang mana beliau juga bertindak cemerlang untuk memastikan yang gawang beliau gagal dibolosi oleh barisan serangan pasukan Terengganu, yang mana beliau menyelamatkan aksi penyelamatan yang menarik, iaitu beliau berjaya tepih bola daripada Jordan Mintoh percubaan jarak dekat untuk memastikan yang gawang beliau gagal dibolosi. Dan dengan tindakan cekap ataupun cemerlang daripada keeper Kelantan tersebut telah memastikan yang Kelantan membawa pulang 3 mata berharga, reflection yang sangat bagus lah. Jadi secara overallnya, Kelantan waktu first half mereka bermain agak menyerang, tetapi di masuk second half mereka punya tahap kecergasan fitness agak kurang dan mereka lebih memfokuskan bermain bertahan dan melakukan serangan secara counter attack ataupun serangan balas lah, berbanding pasukan Terengganu yang lebih banyak ball position. Saya tidak tahu kenapa, kemungkinan besar itu adalah arahan daripada head coach pasukan Kelantan, iaitu Coach Rizal, untuk bermain sedemikian di second half. Baiklah, itu perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan. Apakah perkara yang kurang ataupun perkara yang boleh dibaiki oleh pasukan Kelantan? Yang pertama mereka boleh perbaiki adalah daripada segi tahap kecergasan pemain, iaitu fitness dan juga stamina pemain, yang mana mereka boleh memantapkan lagi tahap kecergasan pemain dengan latihan-latihan yang boleh ditingkatkan ataupun diimprove ketika sesi training diadakan. Benda ni pun bos Zam Saham pun dah cakap benda yang sama, yang mana memang tahap fitness pemain Kelantan agak merisaukan, dan semalam kita boleh nampak lah, walaupun bermain menghadapi pasukan yang bermain dengan 10 orang, mereka masih lagi tidak boleh mengawal dan juga mendominasi bahagian tengah dan melancarkan serangan. Sebaliknya mereka hanya mampu untuk bertahan. Bahkan kita boleh lihat juga pemain-pemain Kelantan juga cepat mengalami kecederaan ataupun injured ketika berada di dalam padang. Fahan Roslan baru sahaja masuk dah injured. Belford bermain beberapa minit pun sahaja dah injured. Jadi mereka perlu improve daripada segi kesihatan dan juga fitness untuk memastikan yang pemain mereka mampu untuk bersaing dalam 90 minit bagi setiap perlawanan. Sebab apa? Sebab liga masih panjang, so mereka memerlukan pemain yang betul-betul fit dan betul-betul konsisten dalam setiap game untuk mencabar kejuaraan
Liga dan sekaligus melayakkan diri ke saingan Liga Super. Itu perkara pertama boleh diperbaiki. Perkara yang kedua boleh diperbaiki adalah pada perlawanan semalam adalah tentang striker, iaitu Nixon. Nixon bermain pada perlawanan ini boleh dikatakan beliau terlalu isolated ataupun terlalu berkesorangan di hadapan. Tiada orang yang backup beliau untuk supply bola kepada beliau. Bahkan beliau tidak mendapat bola yang banyak. Hanya ada satu percubaan ke arah gawang Terengganu FC dan benda tu agak merisaukan. Jadi Nixon sama ada beliau perlu keluar untuk cari ataupun drop ke bawah bagi membantu Nur Syamil sebagai second striker untuk menggerakkan serangan ke arah pasukan lawan, ataupun beliau kena pandai cari space ataupun positioning yang tepat untuk teammate dia passing bola kepada beliau. Sekiranya tidak, mungkin Nixon tidak sesuai untuk bermain dalam posisi 4-4-2 ataupun bermain di hadapan Nur Syamil sebagai second striker. Jadi benda ni perlu dirisaukan oleh Coach Rizal sebab peranan Nixon memang penting. Walaupun pada game sebelum ni dia perform, tiba-tiba masuk game ni dia hilang. So benda tu agak mustahil lah untuk Coach Rizal kena pastikan yang Nixon ni boleh perbaiki dia punya performance dari masa ke semasa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang boleh saya katakan, masuk second half, macam saya cakap, Sheikh Sobri dan juga Meudani ditugaskan untuk memfokuskan kepada bertahan berbanding kepada bahagian serangan, menyebabkan pasukan Kelantan tiada penggerak ataupun playmaker di bahagian tengah, menyebabkan bahagian tengah pasukan Kelantan agak lompong ataupun agak kekosongan dan tiada yang menggerakkan serangan di kawasan tengah. Dan sebaliknya di second half, Kelantan lebih memfokuskan untuk menyerang di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, iaitu di wide area, bahagian sayap lah, bahagian flank. Tetapi benda tersebut seakan-akan tidak menjadi. Sebab apa? Sebab di bahagian flank ataupun bahagian sayap ni, Kelantan lebih mengharapkan kepada kelebihan individu yang ada kepada Ikhwan Yazek, kepada Nathaniel Seringgo, iaitu kelebihan dari segi kelajuan untuk melakukan penetration run. Tetapi sayang, pemain-pemain winger ni jarang dapat support daripada bahagian tengah seperti mana first half, maka mereka pun akan mudah dipatahkan corak ataupun larian-larian mereka tu berjaya dipatahkan dengan mudah oleh barisan pertahanan pasukan Terengganu. Jadi itu antara perkara yang boleh diimprove oleh pasukan Kelantan untuk the next game dan untuk kekal konsisten dalam saingan Liga. Sebab apa? Sebab sekarang mereka nombor 2 di belakang JDT 2 yang mana memiliki kelebihan daripada segi goal different ataupun gol yang lebih banyak lah berbanding pasukan Kelantan. Itu untuk pasukan Kelantan. Kita masuk kepada pasukan Terengganu pula. Untuk pasukan Terengganu, apa yang boleh saya puji adalah tentang midfield. Gandingan Amirul Safwan, Zu Ashraf dan sebagainya, mereka telah menunjukkan satu corak permainan yang agak matang. Mereka menunjukkan yang mereka boleh bermain dengan ball position. Mereka boleh buka game dengan sangat lawa, short passing yang menarik di bahagian tengah. Mereka boleh supply bola ke hadapan dengan baik dan mereka boleh menggerakkan serangan di bahagian tengah dengan sangat baik dan mereka berjaya untuk dominan di bahagian tengah dengan sangat baik. Itu yang menjadikan kelebihan kepada bahagian tengah Terengganu untuk nampak lebih hidup pada perlawanan semalam dan banyak menggerakkan serangan atau build up di bahagian tengah disebabkan pemain-pemain Kelantan tiada yang mengganggu ataupun disrupt ataupun disturb bahagian tengah pasukan Terengganu. Tetapi kelebihan dan juga technical individu yang ada pada pemain Terengganu 2 ni menunjukkan yang mereka mampu untuk bermain dengan ball position baik, build up dengan baik. Itu sudah menjadi satu perkara yang bagus kepada feeder team pasukan Terengganu 2. Antara pemain yang boleh kita highlightkan adalah Amirul Safwan, Zu Ashraf, Rahmat Makasuh dan sebagainya. Itu benda yang boleh kita puji yang pertama. Yang kedua yang boleh kita puji juga adalah di bahagian kiri, iaitu saya suka dengan left back mereka, iaitu Firdaus Rusdi, yang mana boleh dikatakan Firdaus Rusdi ni juga menunjukkan satu corak permainan yang matang. Daripada segi overlapping, beliau juga banyak membantu dengan memberi supporting play kepada bahagian sayap kiri pasukan Terengganu. Daripada segi defending shape, beliau juga mampu untuk memastikan yang bahagian beliau gagal ditembusi dengan banyak oleh Fahan ataupun Ikhwan Yazek untuk pasukan Kelantan FC, sama ada di first half dan juga second half, menunjukkan yang beliau punya corak permainan makin matang lah untuk pasukan Terengganu. Dan untuk barisan ataupun attacking force pasukan Terengganu yang diketuai oleh Jordan Mintah dan juga Engku, mereka menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Mereka buka game, mereka main short passing, through passing, menunjukkan vision yang sangat menarik. Tetapi mereka ada satu kelemahan yang perlu mereka perbaiki, iaitu daripada segi penyudah. Sebab
idea mereka, gerakan mereka semua dah lawa, tetapi penyudah mereka masih lagi tumpul. So mereka perlu memastikan yang mereka boleh menyelesaikan masalah, menyudahkan peluang-peluang yang ada atau peluang yang terhidang untuk memastikan yang mereka dapat gol dan mampu untuk memenangi perlawanan. Sebab apa? Sebab dalam bola sepak, gol itu adalah sangat penting. Kalau tak gol, maksudnya tim kita tak boleh nak menang. So mereka main lawa macam mana pun, main buka macam mana pun, dah menarik dah gerakan tapi tiada gol, maka pasukan kita ada peluang untuk menang tu sangat-sangat tipis ataupun akan mengalami kekalahan. Jadi untuk perlawanan semalam, memang Terengganu adalah pasukan yang bermain dengan baik, tetapi mereka bukannya pasukan yang bagus dari segi menyudahkan peluang yang ada, berbanding Kelantan yang tiada peluang yang banyak, tetapi mereka berjaya untuk menyudahkan salah satu daripada peluang tersebut dan mereka layak menang lah. Main macam mana pun, janji menang 3 poin. Itu dah bermakna dalam saingan liga yang panjang ini. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.